أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، وخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertamanya, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita dalam pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Jadi pada pengajian yang lalu kita masih lagi berada di dalam perbincangan mengenai adillah. Kita telah sampai ke fasal berkenaan dengan awamir dan nawahi, dan juga di antara pembahagian awamir dan nawahi yang telah dibahagikan oleh Imam Asy-Syatibi iaitu kepada sarihah dan ghairu sarihah. Dan kita masih lagi berada dalam bab ghairu sarihah di mana perbincangannya terlalu panjang dan juga kaitannya dengan awamir yang sarihah, di mana di antara kaedah yang telah dinyatakan oleh Imam Syatibi bahawa apabila bertembung ataupun ada talazum di antara amr dan nahi dalam satu perkara itu, maka hendaklah dilihat di manakah asalnya yang menjadi matbu' ataupun dilihat kepada tabi' yang merupakan yang nombor dua. Dia ada asal yang pertama dan yang nombor yang menjadi ikutan yang menjadi tabi' pada. Jadi apabila berlaku talazum tersebut, boleh kita selesaikan dengan kita melihat siapakah tabi' dan siapakah yang matbu'. Maka Imam Syatibi telah membawakan kaedah tersebut, dijelaskan secara jelas. Kemudian dia bawakan beberapa kemusykilan mungkin yang boleh timbul. Dan setelah itu beliau Imam telah menjawab satu persatu daripada kemusykilan tersebut, dan kita masih lagi berada di kemusykilan ataupun jawapan kepada kemusykilan yang kedua. Jadi insya-Allah kita sambung dengan jawapan yang kedua. Wal jawabu 'anil tsani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: والجواب عن الثاني أنه إن سلم على الجملة فهو في التفصيل غير مسلم. أما أن المقصود المنافع فكذلك نقول، إلا أن المنافع لا ضابط لها إلا ذواتها التي نشأت عنها، وذلك أن منافع الأعيان لا تنحصر، وإن انحصرت وإن انحصرت الأعيان فإن العبد مثلا قد هيئ في أصل خلقته إلى كل ما يصلح له الآدمي من الخدم والحرف والصنائع والعلوم والتعبدات، وكل واحد من هذه الخمسة جنس تحته أنواع تكاد تفوت الحصر، وكل نوع تحته أشخاص من المنافع لا تتناهى. هذا وإن كان في العادة لا يقدر على جميع هذه الأمور، فدخوله في جنس واحد معرفا ataupun فدخوله
tadkhuluhu fi jinsin wahidin mu'riqan fihi aw fi ba'di asnafihi yakfi fi hasri ma la yatanaha من المنافع بحيث يكون كل شخص منها تصح مؤاجراته عليه من الغير بأجرة ينتفع بها عمره وكذلك كل رقبة من الرقاب وعين من الأعيان المملوكة للانتفاع بها فالنظر إلى الأعيان نظر ila kulliyatil manafi'. Jadi kita lihat kepada apa yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam jawapannya yang kedua. Di mana dalam perbahasan ataupun kemuskilan yang kedua ini dinyatakan bahawa manafi' itu adalah yang dimaksudkan. Manakala kita melakukan membuat akad, contohnya akad jual beli ataupun akad sewa, apa yang kita nak daripada pembelian tersebut adalah manafi'. Jadi itu yang dimaksudkan. Maka kemuskilan sebelum ini menyatakan seolah-olahnya bukan barang itu yang dimaksudkan, tetapi manafi' yang ada pada barang. Seolahnya barang itu adalah tabi', bukan matbu'. Adapun Imam Syatibi sebelum ini menyatakan yang asalnya, yang matbu'nya adalah barang itu, rekod itu, bukan manafi'. Tetapi kemuskilan menyatakan sebalik. Jadi jawapannya kepada orang yang mengatakan begitu, innahu in sullima 'alal jumlah. Walaupun kita menerima secara umumnya, secara jumlahnya perkara tersebut, bahawa memanglah manfaat itu dimaksudkan. Bila kita beli kereta, kita nak manfaat pada kereta. Kita beli rumah, kita nak manfaat pada rumah. Itu kita semua setuju, tak ada masalah. Tetapi fahuwa fi tafsili ghairu musallam. Tapi kalau kita detailkan lagi, tafsilkan lagi, perincikan lagi, maka di sinilah kita lihat ada perbezaan, dan di mana kita akan dapati nanti bahawa yang dimaksudkan asalnya adalah barang itu, zat itu yang dimaksudkan pada asalnya, dan manafi' adalah yang merupakan tabi' kepada barang asal. Amma annal maqsuda al-manafi', apa yang kita kata tujuan daripada akad itu adalah manafi', fakadzalika naqul, memang itu kita katalah, kita semua setuju bahawa memang kita beli barang nak manfaat dia, nak manfaat pada barang tersebut. Cuma masalahnya illa annal manafi'a la dhabita laha. Manafi' dia tak ada dhabit. Mana tak ada dhabit, kita tak boleh hadkan. Contoh beli rumah, manfaat dia boleh duduk saja. Tidak, kita boleh duduk, kita boleh berdiri, boleh tidur, boleh makan, boleh minum, kita boleh buat pesta, kita boleh buat tempat solat, macam-macam manfaat. Mana tidak ada dhabit. Kita kata rumah ni manfaat dia untuk kita tidur saja. Tidak, mana banyak benda lagi boleh buat. Illa anna dhawatuha allati nasha'at anha, kecuali apa yang kita dapati bahawa yang asalnya, barang asal yang itu ada dhabit. Mana kalau rumah, kita kata dhabitnya rumah ni keluasan dia contohnya 100 meter persegi. Dhabit, mana kita tahu inilah kawasan rumah, kita boleh dhabtkan, mana boleh kita tetapkan. Berbeza dengan manfaat. Manfaat kita tak dapat nak tetapkan apakah manfaat contohnya pada rumah tersebut. Kerana manafi'ul a'yan la tanhasir. Satu benda tu dia punya manfaat dia tak dapat kita nak kira berapa banyak. Mungkin terlalu banyak sampai tak boleh kira. Benda kita tak sangka pun boleh juga kita manfaatkan di rumah ataupun barang yang kita gunakan tersebut. Jadi yang boleh kita kira adalah barang itu. Jadi ia munhasir dan dhabit. Wa in inhasarat al-a'yan, sekiranya satu benda itu boleh ditakyinkan, boleh dikira, macam kalau rumah tu berapa saiz dia, berapa keluasan dia, berapa ketinggian dia, itu kita boleh kira. Berbeza dengan manafi' tadi, kita tak boleh kira. Manfaat dia ada 10 saja. Itu kita kata sekurang-kurangnya 10, ada lagi yang lain-lain yang kita tak tahu. Jadi itu menunjukkan yang boleh didhabt adalah
barang itu, a'yan, ain, zat ataupun riqab, barang asal itu. Adapun manfaat tidak dapat dikira. Contohnya diambil di sini adalah al-abdu. Fa innal abda mathalan, seorang hamba. Ini zaman kita tak ada hamba lah. Mana zaman dulu mereka ada hamba, mereka boleh jual beli hamba. Maka seorang hamba itu boleh, pada asalnya seorang hamba tu dia sedia keadaan seorang hamba tu tubuh badan dia fi asli khilqatihi, pada penciptaan badan, tubuh badan dia tu sendiri, dia boleh buat macam-macam benda yang dilakukan oleh manusia yang lain. Dia boleh berkhidmat, khidam, dia boleh bekerja, kerja contohnya dia seorang tukang kayu, dia boleh buat rumah contohnya, dia boleh buat perahu, buat kapal contohnya. Jadi itu manfaat daripada hamba tersebut. Wassana'i, dia mana dia ada satu pekerjaan yang dia mahir. Contoh bertukang ke, dia boleh pandai gunting rambut ke, jadi tukang gunting rambut ke, dia boleh repair kereta ke. Itu tengok pada kemahiran dia, sin'ah dia. Dan juga mungkin dia seorang alim. Pada zaman dulu, hamba ni tidak mestinya dia seorang jahil. Mungkin dia seorang hamba yang alim. Contoh tuan dia seorang alim, maka dia melahirkan hamba yang alim. Kerana orang tu beli hamba tu untuk dia belajar dengan hamba dia. Boleh juga. Ulum. Ta'abudan. Ataupun kita boleh, hamba tu seorang yang pandai dalam bab ibadah. Ataupun sangat jaga ibadah dia. Jadi itu semua manfaat yang boleh diambil pada hamba tersebut. Wa kullu wahidin min hadhihi al-khamsah. Ini di antara fungsi ataupun faedah atau manfaat daripada hamba ni, lima perkara ini, iaitu khidmat dia, dia punya hiraf pekerjaan dia, dia punya kemahiran dia, ilmu dia, ta'abudat dia. Di bawahnya ada jinsun tahtahu anwa' takadu tafuhas. Dia boleh lebih lagi pada itu lagi. Mungkin bawah khidmah tu, contohnya kemahiran dia bukan satu je, dia boleh macam-macam buat kerja. Memasak pun boleh, kemas rumah pun boleh, jaga anak pun boleh. Jadi semua, jadi driver pun boleh. Jadi kemahiran itu tidak, mana kita kata, tak boleh nak kira. Al-hasr tu tak mampu kira. Jadi yang asalnya hamba tu kita boleh kira dia seorang hamba, tetapi dia punya kemahiran manfaat dia tu tidak dapat dikira. Dan sama juga wa kullu naw'in, dan pada setiap pada jenis itu di bawahnya ashqasun minal manafi', banyak lagi manfaat-manfaat yang tidak ada penghujungnya. Maksudnya begitu banyak manfaat yang ada pada seorang hamba itu. Walaupun pada adatnya tidaklah mampu untuk makna seorang hamba itu mempunyai macam-macam kemahiran. Maknanya mungkin dia ada kemahiran dalam satu bidang, tidaklah dalam semua bidang. Itu secara adatnya. Fadukhuluhu fi jinsin wahid, dia tu masuk dalam satu jenis yang sama ini, maksud dalam jenis hamba ini, atau dalam satu jenis kemahiran ini, menyebabkan dia masuk arak dalamnya, ataupun pada awsafnya, sifatnya cukup fi hasri ma la yatanaha minal manafi'. Maka cukup, contoh dia seorang yang berkemahiran. Cukup kita kata hamba itu seorang hamba bukan yang biasa, tapi mempunyai kemahiran. Bila kita sebut kemahiran tu, maksudnya macam-macam jenis kemahiran yang dia ada, yang tak dapat nak dikira ataupun nak ditulis ataupun nak dikira manafik yang ada pada. Bihaitsu yakunu kullu syakhsin minha tasihhu, maka pada setiap kemahiran yang ada pada dia boleh kita nak sewakan. Contohnya kemahiran dia dalam bab pertukangan, kita boleh sewakan pada orang bab tukang saja. Kemahiran dia dalam bidang memasak, contohnya kita boleh sewakan tempat masak saja. Jadi menunjukkan di sana adanya perbezaan dan bermacam-macam jenis kemahiran. Di mana boleh disewakan minal ghair bi ujratin, dengan satu upah yang tafi'u biha umruhu, sepanjang umurnya. Manakala seorang hamba tu dia banyak kemahiran, orang boleh menggunakan dia sepanjang selagi mana dia hidup, boleh digunakan. Jadi menunjukkan bahawa manafi' yang Imam Syatibi nak ceritanya, bahawa manafi' ini tak dapat kita nak dhabtkan, tak boleh kita nak tahdidkan, kerana
ia satu benda yang di luar perkiraan dan jangkaan kita. Maka begitulah di kulli raqabatin minar riqab. Samalah dengan manusia-manusia yang orang lain. Contohnya kita nak mengambil upah ataupun nak membayar gaji pada seorang. Seorang itu kita rasa mungkin dia ada satu kemahiran, tetapi sebenarnya dia banyak lagi kemahiran manfaat yang boleh kita ambil daripada orang tersebut. Sama juga dengan ain minal a'yan. Mana barang ini kita tak tahu. Mungkin barang tu kita rasa mungkin satu benda aja boleh kita guna. Contohnya kalau buku lah, kita beli kitab. Biasanya kita beli kitab ni untuk boleh kita baca. Tapi kadang-kadang ada manfaat yang lain, rupanya kita boleh gunakan kitab tersebut, buku tersebut untuk menjadi perhiasan di rumah kita. Contohnya orang datang, oh banyak buku kamu. Dah jadi manfaat. Maknanya rumah pada kosong dah jadi rumah penuh. Sebab apa? Sebab ada banyak kitab. Jadi manfaat-manfaat seperti itu termasuk juga dalam manfaat daripada a'yan, benda tersebut. Maka khulasahnya kata Imam Syafi'i, fan nadharu ila al-a'yan nadharun ila kulliyatil manafi'. Maka kita telah sampai kepada bahawa bila kita melihat kepada ain barang itu, kita melihat pada kulliyah, pada yang asal dia, yang asal kepada manfaat tersebut. Bukan kita lihat kepada juz'u yang kecil pada barang ataupun benda yang kita angkat, kita beli ataupun kita jual tersebut. Jadi di situ tadi kita sampai, dan seterusnya kita sambung lagi, wa amma idza nadharna ila al-manafi'. Kemudian kalau kita tengok pula kepada manafi', yang mana dia tidak boleh, fala yumkinu hasruha. Sama, kita tak dapat nak hasr. Kalau kita beli, kalau zaman dulu lah beli hamba tu, kita tak tahu berapa banyak manfaat yang ada pada hamba tersebut. Kalau kita beli barang, kita pun tak tahu berapa banyak manfaat yang ada pada barang tersebut. Fala yumkin hasruha fi hayyizin wahid. Pada satu maknanya satu tempat ataupun satu manfaat ataupun satu benda. Hayyiz ni ruang lah, mana ruang. Kita kata ini saja dia punya manfaat. Tidak, kita tak dapat nak melakukan perkara tersebut. Wa innama yahsuru minha ba'dun ilayhi yatawajjahu al-qasdu bihasabil waqti wal hali wal imkan. Tapi dia boleh kita nak hadkan dia punya manfaat, mungkin berbeza ke waktu. Mungkin manfaat pada hari ini tak boleh, hari ini dia tak boleh digunakan manfaat, tapi esok boleh pula, minggu depan tak boleh pula. Jadi mengikut keadaan pula, waktu dia, tengok keadaan dia. Kalau macam orang tadi, keadaan dia tak sihat, tak boleh guna pula manfaat dia. Waktu dia sihat, boleh lah. Waktu dia sakit, tak boleh pula. Ataupun al-imkan, dia tak mampu nak buat pada waktu itu, pada waktu lain boleh pula dia buat. Jadi semua itu mempunyai ikhtilafat, berbeza dia punya manfaat dia. Fahasal al-qasdu min jihatiha juz'iyyan la kulliyyan. Maka kalau kita maksudkan semasa kita beli akad tu, tujuan dia kita nak manfaat, maksud seolah-olahnya kita telah melakukan satu akad benda yang juz'i, satu benda yang sangat sedikit, sebab manfaat yang muayyan, yang tertentu, bukan perkara yang kulli. Walam tandabit al-manafi'u min jihatiha. Dan manfaat tersebut tak dapat kita tetapkan betul-betul berapa banyak dia punya manfaat dia. Qasdan, secara qasadnya, secara kita nak barang, mana pada akad tu saya nak manfaat yang ini saja, yang itu tak dapat kita nak tentukan. La fil wuqu' wujudan wala fil 'aqdi 'alaiha syar'an. Sama ada secara realitinya boleh berlaku atau tidak, sebab masa kita buat akad tu kita tak pasti lagi manfaat tu kita boleh dapat atau tidak, berlaku ataupun tidak. Semasa la fil aqdi 'alaiha syar'an, semasa kita melakukan akad itu pada segi hukum syaraknya. Kerana apa? Kerana ia tidak boleh berlaku begitu li husulil jahalati hatta yudghata minha. Kerana ada berlakunya jahalah, manfaat tersebut manfaat yang tidak diketahui. Tapi kalau barang tu clear, jelas, barang rumah, ini rumah, tak ada jahalah, tapi manfaat dia ada jahalah, sehinggalah dapat ditetapkan.
ba'dun ila haddin mahdud, sehingga kita tentukan apa yang kita nak daripada manfaat tersebut, dan satu benda syai' maklum, yang jelas, yang dimaklumi. Wadhalika kulluhu juz'iyyun la kulli, yang ini semua adalah perkara yang juz'i, bukan perkara yang kulli. Dan apabila faida an-nazaru ila al-manafi' khususan, apabila kita melihat hanya kepada manfaah secara khusus, maka ia adalah nazarun ila juz'iyatil manafi'. Sebenarnya kita telah melihat salah satu juzuk saja daripada manfaat tersebut. Bukan kita melihat pada kuliah dia, tapi kalau kita tengok pada barang itu, mana kita lihat pada kulli dia. Kalau kita tengok pada manfaat, mana kita melihat kepada perkara yang juz'inya. Maka ia adalah nazarun ila juz'iyatil manaf, wal kulli muqaddamun 'ala al-juz'i tab'an wa 'aqlan, wa huwa aidan muqaddamun syar'an kama marra. Maka melihat kepada perkara yang kulli itu lebih utama daripada kita melihat perkara yang juz'. Itu secara tabiat manusia yang biasa. Mana kita tengok benda yang kulli, bukan kita tengok benda juz'i, tengok benda kecil. Bukan benda kecil itu yang kita tengok pada kulli, daripada keseluruhan dia itu. Dan ialah juga dalam syaraknya didahulukan berbanding daripada perkara yang juz'. Mana perkara kulli itu mesti diutamakan. Dan seperti yang telah dijelaskan juga sebelum. Dan seterusnya, faqad tabayyana min hadha ala taslimin anna al-maqsuda al-manafi'u anna al-dhawata hiya al-muqaddamatu al-maqsudatu awalan al-matbu'ah. Maka telah jelas juga daripada perkara yang telah kita bincangkan ini, bahawa sesungguhnya apa yang dimaksudkan dalam satu akad itu adalah manafi'. Itu memang kita setuju, tak ada masalah. Memang orang beli rumah, beli barang, dia nak manfaat pada barang itu, kita tidak pertikaikan. Tetapi anna zawat hiyal muqaddamah, tapi yang asalnya adalah barang itu, zat itu, benda itu, barang itu yang kita maksudkan bila kita beli rumah. Kita tak kata kita beli manfaat, kita beli rumah. Dalam akal saya beli rumah, bukan kita kata saya beli manfaat rumah. Mana rumah itu yang merupakan muqaddamah, yang asalnya. Dialah awalan, dialah yang pertamanya, dan dialah yang matbu'ah, dia yang asal, bukan dia tabi'. Maka manafi' dia jadi apa? Dia jadi hiya tabi'ah, dia yang sebagai tabi', jadi nombor dua, dia bukan asal. Maka wa zahara laka hikmatu syari'i fi ijazati milkir riqab li ajlil manafi'i. Maka oleh itulah kita mengetahui hikmah daripada syara' yang membenarkan untuk kita memiliki hamba, riqab. Kita boleh milik hamba untuk kita mendapatkan manfaat, wa in kanat ghaira ma'lumatin wala mahsurah. Mana kita boleh memiliki riqab tersebut walaupun kita tidak mengetahui berapa banyak dia punya manfaat dia. Kita tidak maklum pun, kita tak tahu berapa banyak. Sebab kita beli itu, kita beli hamba contohnya. Ataupun kita sewa hamba, sewa orang. Mana kita upah orang. Yang kita upah, yang kita bayar gaji itu ataupun kita sewa itu, orang itu maklum. Tetapi manfaat dia ghairu maklumah. Manafi' dia ghairu maklumah wala mahsurah. Dan juga tidak dapat dihasarkan, ya, ditetapkan ataupun dihadkan. Wa man'i milkil manafi'i khususan illa 'ala al-hasri wad-dhabti wal-'ilmi al-muqayyad al-muhati bihi bihasabil imkan. Dan kita tidak dibenarkan untuk memiliki manfaat itu secara khusus. Mana tanpa zat. Mana kita contoh nak sewa manfaat saja, zat dia kita tak nak, ain dia kita tak nak, rekod dia kita tak nak. Yang ini tak boleh.
kecuali benda tu mesti betul-betul dia tetapkan apakah manfaatnya secara hasr. Yang ini saja. Ditetapkan hadnya dan juga diketahui. Dan dia letak taqyid lagi. Jadi begitu suka mengikut apa yang dimampukan. Maknanya manfaat itu secara khusus. Maknanya untuk kita khususkan satu manfaat saja. Tak boleh lebih pada itu contohnya. Itu baru kita boleh dapkan manfaat tersebut. Mengapa begitu? Lianna anfusar riqab dhabitun kulliyun li jumlatil manafi'. Yang boleh kita buat adalah barang itu, riqab itu, zat itu, ain itu yang boleh kita dhabkan. Seperti yang nyata. Kita, mana dia ada dhabitun. Mana kita boleh, mana orang itu, barang, rumah itu, benda itu. Bahawa maklumun. Dia adalah satu perkara yang maklum. Mana barang, kalau kita beli barang tu jelas pada kita apa yang kita beli. Maklum. Min jihatil kulliyatil hasinah. Daripada segala manfaat itu terkandung pada ain yang asal itu. Yang kita dapat, yang kita beli. Atau yang kita akadkan. Berbeza dengan manfaat itu sendiri. Bi khilafi anfusil manafi' mustaqillatin bin nadhari fiha. Kalau kita lihat manfaat itu secara berasingan. Tengok manfaat saja, tak tengok pada ain dia. Itu akan menyebabkan satu kesukaran bagi kita untuk meletakkan dia punya top dia. Mengapa begitu? Fa innaha ghairu mundhabitatin fi anfusiha. Kerana kita tidak mengetahui secara tetapnya manfaat yang ada pada dirinya. Manfaat itu pada diri dia sendiri kita tidak. Wala ma'lumatun amadan. Tak tahu kita pada amat dia berapa lama kita boleh guna. Wala haddan. Berapa had dia, berapa panjang dia. Wala qasdan. Berapa banyak kita boleh maksudkan daripada manfaat tersebut. Wala thamanan. Juga tak dapat kita nak nilai dengan thaman. Setiap manfaat itu berapa harganya. Wala masmunan. Harga yang kita tentukan itu bagaimana. Jadi semua itu adalah tidak diketahui manfaat. فإذا ردت إلى ضابط يليق بها يحصل العلم من تلك الجهات أمكن العقد عليها. Maka oleh itu kita kembali kepada perkara yang boleh kita dhabkan, yang boleh kita tentukan. Dia macam ni lah dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita nak beli barang dalam mazhab Syafi'i, dia disyaratkan dalam Islam, dalam syarak disyaratkan kena ada taradhi. Antaradin, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Bila kita jual beli, kena ada tarad, mana ada reda. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dia kata reda ni ada dalam hati. Macam mana kita nak tahu orang tu reda ke tidak? Jadi Imam Syafi'i, dia kata kita kena tengok pada lafaz orang tu. Dia kata aku jual barang, maka lafaz itu menunjukkan dia reda jual. Dan pembeli pun bila dia kata aku beli barang, menunjukkan dia reda. Jadi reda tu sebenarnya kita tak dapat nak tahu. Melainkan dengan lafaz yang dilafazkan. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia mana mewajibkan kena ada lafaz jual. Dia sama dalam kes ini. Mana manfaat itu kita tak dapat nak tentukan. Tetapi barang itu kita boleh tahu. Maka begitulah juga keadaannya di sini. Maknanya dhabit dia kita boleh tentukan dengan barang. Bukan dengan manfaat. Maka ila dhab yaliqu bihsulul ilmu. Maka kita kena cari apakah yang boleh menetapkan manfaat tersebut, iaitu pada ain, pada barang tersebut. Min jihati tilka al-jihad. Amkana al-aqdu. Maka dengan itu kita boleh buat akad tadi, akad jual beli ke, akad sewa ke, boleh buat sebab ada barang. Bukan hanya manfaat itu saja. Wal qasdu fil adati ilaiha. Dan inilah yang dimaksudkan secara adatnya kita jual beli itu pada barang. Fa in ajazahu syari'u jaza wa illa imtana'a. Sekiranya syarak membenarkan, maka ia dibenarkan. Kalau syarak kata tak boleh, maka tak boleh. Maka dalam kes ini syarak benarkan kita jual beli barang, tapi manfaat itu macam mana kita nak tetapkan, tak dapat, tak ada dhabit, maka dia imtana'a, dia tak boleh lah kita melakukan yang ada akad pada benda yang kita tak tahu. Jadi panjang juga perbahasan mengenai manafi' ini. Sambungan lagi.
وما ذكر في السؤال من المنافع إذا كانت هي المقصودة فالرقاب تابعة. Apa yang dinyatakan dalam soalan kemusykilan tadi, sekiranya manfaat itu yang dimaksudkan dan riqab barang itu adalah tabi', bukan yang asal, idhiyal wasailu ilal maqsud, kerana dia adalah hanya wasilah nak sampai kepada maksud yang diinginkan itu, maka di sini fa in arada annaha tabi'atun laha mutlaqan fa mamnu'un bima taqaddam. Jadi Imam Syatibi sekali nak tolak dakwaan kemusykilan tadi yang mengatakan manfaat itu yang asal, riqab itu nombor dua. Dia kata tidak begitu. Kalau kita kata begitu, ini adalah perkara yang mamnu'. Mana kita dah bercanggah dengan kaedah kita telah sepakat tadi. Seperti yang telah kita jelaskan sebelum ini, maka itu yang kita maksudkan. Yang dimaksudkan memang manfaat dimaksudkan, tetapi secara tabi'ah, bukan secara asal. Secara asalnya jual beli itu adalah pada barang, pada riqab. Wa in arada taba'iyatan ma fa musallamun. Kalau sekiranya dia maksudkan daripada manfaat itu dia ada taba'iyah ataupun riqab itu dia ada juga sedikit juzuk nisbah daripada taba'iyah, yang ini tak ada masalah. Fa musallam. Wala yalzamu min dhalika mahdhur, yani tidak menyebabkan apa-apa halangan dalam perkara tersebut, tidak ada larangan. Fa innal umural kulliyata qad tattabi'u juz'iyyatiha biwajhin ma wala yalzamu min dhalika taba'iyyatuha laha mutlaqan. Kerana perkara-perkara yang kulli ini kadang-kala qad tattabi', dia boleh mengikut juz'iyat dia, kadang-kala mengikut satu bentuk, mengikut satu wajah keadaan. Dalam keadaan tersebut seolah-olahnya dia yang tabi', perkara yang kuli itu menjadi tabi', bukan mentebur. Boleh berlaku, itu tak ada masalah. Tetapi dengan itu wala yalzam min dzalika, dengan itu kita tak kata dia tu tabi', dia tu kuli, dia tu yang asal. Maka kita tak sebut secara mutlak, tapi kita sebut secara nisbi, secara biwajhin secara juz'i itu boleh, itu tak ada masalah. Dan sambungannya juga pada surat seterusnya, wa aidan, contoh lagi yang diberikan di sini, contohnya al-iman. Fal imanu asluddin. Kita tahu dalam agama kita ni asal sebelum kita melakukan apa-apa ibadah, kita kena beriman dah. Mana asalnya iman. Al-imanu asluddin. Mana asluddin adalah keimanan. Itu yang asal. Summa innaka tajiduhu wasilatan wa syartan fi sihhatil ibadah. Kadang-kala boleh berlaku iman itu walaupun dia asal, dia boleh jadi syarat pula dan boleh jadi wasilah. Boleh jadi syarat dan dia juga boleh menjadi wasilah. Pada waktu tertentu, bukan seumur begitu, maknanya dia bukan sentiasa dia jadi tabi', dia kadang-kala saja boleh berlaku keadaan begitu. Dalam kita nak menjadikan satu ibadah itu sah ataupun tidak, syarat dia mesti kena beriman. Hasbama nassu alaihi, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Mana kalau kita nak kata solat itu sah, mesti orang tu orang beriman. Kalau dia orang kafir, solat dia memang tak sah lah. Itu syarat kepada ibadat. Jadi ibadat itu, solat itu juz'i bagi iman itu. Mana asalnya, mana iman tu asal, ibadat itu juz'i. Sekarang ni dah jadi syarat kepada solat pula iman. Seolah-olah dia juz'i kepada solat tersebut. Maka di sini wasyartu min tawabi'il masyrut fayalzamu idzan ala muqtada as-su'al an takuna al-a'malu hiya al-usul wal imanu tabi'un laha. أو أولا ترى أنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصانها لكن ذلك باطل
fala budda an takuna tabaiyatu in zaharat fil asli juz'iyatan la kulliyatan. Mana kita setuju bahawa iman itu semua orang setuju bahawa iman itu asal, tapi kadang-kala dia jadi syarat, dia jadi wasilah kepada satu ibadat. Itu juga tidak diingkari oleh orang lain. Kadang-kala dia boleh jadi tabi' kepada satu amalan. Maka sebab itu kita melihat satu amal ibadat itu bertambahnya, iman itu bertambah dengan ziyadah amal, dan juga dia berkurangan dengan kurangnya amalan. Maka itu adalah perkara, lakin dzalika batil, kerana fala budda an takuna tabaiyah in zaharat fil asli juz'iyyah la kulliyah. Maknanya sebagaimana yang kita tahu, iman dia tetap dia jadi asal juga, dia tak boleh bertukar menjadi tabi'. Walaupun kadang-kala dia jadi tabi', tidaklah mana kita hukum dia iman tu adalah tabi'. Dia tidak tabi', dia akan sentiasa menjadi matbu' ataupun asal kepada amal itu sendiri. Maka kemudian dia buat kias kepada manafi'. Wa kadzalika naqulu innal 'aqda 'ala al-manafi'i bintiradiha yattabi'a al-usul. Dalam satu akad, bila kita buat akad ini pada satu manafi' secara mufrad dia, satu perkara itu, maka usul tu akan ikut. Seperti mana kita kata tadi lah, mana iman dengan amal ibadah diikut. Min haitsu innal manafi'a la tustawfa illa minal usul. Kerana manafi' ni datang pada mana? Datang pada usul. Fala takhlul usul min ibqa'i yadil muntafi'i 'alayha wa tahjiriha an intifa'i sahibiha biha. Maka manafi' itu sendiri dia tidak mampu, melainkan hanya dia tu tabi' kepada usul. Maknanya usul dia ada banyak manafi'. Jadi manfaah itu salah satu daripada juzuk kepada usul tersebut. Maka tidak adalah satu usul tu melainkan dia mengekalkan apa faedah manfaat yang ada padanya dan memberikan kepada orang yang memilikinya untuk mendapatkan faedah manfaat daripadanya. Maka kal aqdi 'alal usul sawa. Dia seolah-olahnya kita telah buat akad kepada perkara yang usul. Wa hiya ma'na al-milk. Dan inilah yang dimaksud dengan pemilikan. Cumanya illa annahu maqsurun 'alal intifa' bil manafi' al-ma'qud 'alayha. Melainkan ia adalah hanya pada intifa' dengan manfaat yang telah disepakati dalam akad. Dan ia munqadin bin qidaiha, dan dia akan habis apabila setelah selesainya akad, manfaat tersebut tak ada, maka dia selesai. Falam yusamma fi syar'i wala fil 'urfi milkan. Maka yang ini tidak dinamakan sebagai pemilikan. Contohnya macam kita bagi gaji pada orang buat kerja dengan kita. Mana kita upah dia, kamu buat kerja ini, maka saya bayar. Maka adakah itu kita namakan sebagai pemilikan? Mana kita milik orang tersebut? Dia tidak nama kita milik, kita upah dia, kita guna manfaat dia, kita guna kudrat dia, tenaga dia untuk dia buat kerja tersebut. Bukan kita milik dia, bukan la yusamma milkan. Wala fil 'urfi milkan. Wa in kana kadzalika fil ma'na. Walaupun dia sudut makna hakikatnya, bila kita bayar upah dan dia buat kerja yang kita suruh tu, seolah-olah kita miliki dia. Dia ada maksud milik tu ada. Cuma dari segi urufnya, kita tak nama orang yang kita sewa atau kita bayar gaji itu sebagai pemilik. لأن العرف العادي والشرعي قد جرى بأن التملك في الرقاب هو التملك المطلق الأبدي الذي لا ينقطع إلا بالموت أو بالداعي صاحبها بها أو المعاوضة عليها. Kerana dari segi urufnya, adat manusia biasa, dan juga dari segi syaraknya telah berlaku bahawa tamalluk, memilikan riqab,
pemilikan orang, pemilikan hamba ini adalah pemilikan yang mutlak. Maknanya dia milik seluruh hamba tersebut. Maknanya milik semualah segala manfaat dan orang tersebut, dan sifat dia kekal, abadi. Dan tuan yang memiliki hamba tu, dia tidak akan terputus pemilikannya kecuali sekiranya berlaku kematian. Sama ada tuan dia mati ataupun hamba itu mati. Ataupun binqita'i sahibiha biha, ataupun dia jual, ataupun dia buat pertukaran dan sebagainya. Jadi pemilikan itu dinamakan sebagai pemilikan yang mutlak. Maka oleh itu dia bawa contoh di sini, waqad kariha malikun lil muslimi an yasta'jira nafsahu min adh-dhimmi li'annahu lamma malaka manfa'atal muslim صار كأنه قد ملك رقبته وامتنع إلى آخر شراء الشيء على شرط فيه تحجير. Imam Malik dia tak suka kalau seorang Muslim, mana kariha ni macam hukum makruh lah, mana dia tak suka kalau seorang Muslim tu dia pergi bekerja mengambil upah dengan orang dhimmi. Orang dhimmi maksudnya orang yang bukan Islam lah. Orang bukan Islam dan dia mengambil upah daripada orang bukan Islam. Maka bagi Imam Malik hukum dia adalah makruh. Maksudnya tak digalakkan untuk seorang itu mengambil upah daripada seorang zimmi. Sebentar Jadi Imam Malik kita kata dia tidak suka ataupun bagi dia satu perkara yang tidak digalakkan. Maksudnya kalau kita nak kerja dengan orang Islam itu adalah lebih baik daripada kita bekerja dengan orang yang bukan Islam. Kenapa begitu? Mengikut ta'lilnya, li'annahu lamma malaka manfa'ah al-muslim, ketika mana seorang yang bukan Islam ini, zimmi ini, dia memiliki manfaat. Maknanya kita ni jadi orang upahan dia. Maksudnya dia dah upah kita, dia bayar kat kita, seolah-olahnya sara ka'annahu qad malaka raqabatah. Seolah-olahnya orang bukan Islam itu telah memiliki riqab orang yang bekerja itu. Dah jadi pekerja dia. Jadi pekerja dia seolah-olahnya ada maksud pemilikan di situ. Maka sebab itu Imam Malik kata makruh. Maknanya kalau dapat mana kerja dengan Islam itu adalah lebih baik. Dan sama juga dalam isu yang lain, masalah yang lain, iaitu imtana'a, mana dia tak terima jual ataupun beli satu perkara yang diletakkan syarat tahjiz. Mana kata, aku jual barang ni dengan syarat kamu tak boleh buat ini, tak boleh buat. Yang ni Imam Malik kata tak boleh. Kalau kita jual barang, contohnya kita syaratkan, aku jual pada kamu buku ni dengan syarat kamu kena baca buku ni sampai habis. Itu syarat kita pada kita jual itu adalah dimamnukkan ataupun tak dibenarkan. Okey, sambungannya pada muka surat yang seterusnya. Contoh yang diberikan di sini, Imam Malik mengatakan seorang yang dia jual ataupun dia nak beli amah, hamba perempuan. Kasyira'il amati ala an yattakhidaha umma waladin aw ala an la yabi'a wa la yahaba wa ma ashbaha dhalika. Dia nak jual amah, dia nak jual hamba, tapi dia syaratkan mesti jadikan hamba ini sebagai ummu walad. Ummu walad maksudnya wanita tersebut akan melahirkan anak dan setelah itu bila dia meninggal dunia, contohnya hamba itu akan dibebaskan. Jadi yang ini syarat kepada pembelian tersebut dengan tahjiz. Maksudnya dia telah menghadkan apa manfaat yang boleh dapat daripada barang tersebut. Ataupun dia syaratkan alla yabi', jangan dia jual pula.
Kamu boleh beli hamba ni tapi dengan syarat jangan kamu jual pada orang lain. Ini juga imtana, tak boleh begitu. Ataupun disyaratkan la yahaba, dia tak boleh sedekah ataupun tak boleh berikan hadiah pada kawan dia dan sebagainya. Jadi ini syarat-syarat yang tak diterima. Dan seumpamanya li'annahu lamma hajara tahjir, dia tahjir bukan tahjir, hajara, dia telah menghadkan dia punya manfaat daripada barang tersebut. Kerana dia telah hajara alaihi ba'da manafi' ar-raqabah, dia telah menghadkan apa manfaat daripada raqabah tersebut. Faka'annahu lam yamlikha atau lam yamlukha milkan tam. Seolah-olahnya dia beli tapi dia tidak dapat pemilikan yang sempurna. Walaysa bisyarikatin, dan masalahnya dia jual beli ini bukan dalam keadaan dia ada syarakah. Dia ada, maknanya syarakah ni kongsian. Lianna syarikata ala syia', seperti mana yang kita tahu dalam syarikah, dalam kongsian ni kita tak boleh hadkan manfaat. Contohnya kita dengan kawan kita kongsi beli kereta. Bukan kita kata steeringnya aku punya, tempat duduk depan ni kamu punya. Kita tak boleh nak hadkan sebab dia syuyuk. Kita kongsi semua, satu kereta itu kongsi. Bukan kongsi part-part bahagian-bahagian tertentu daripada kereta itu semua. Dia ala syia'. Wahada laisa kadzalik, yang ini bukanlah begitu. Maknanya ketika mana dia jual barang itu, dia bukan syarikat, dia bukan syarakah, dia bukan perkongsian, maka dia tak boleh meletakkan manfaat seperti itu. Unzur fi ta'lili Malik al-mas'alata fi babi ma yuf'alu bil walidati idza bi'at fil muwatta'i kama tabayyana أن هذا الأصل المستدل عليه مؤسس لا منخرم والحمد لله. Maka akhir sekali khulasahnya Imam Syatibi kata, tengoklah taklil Imam Malik dalam masalah ini, dalam bab apa yang perlu dibuat ketika mana dijual hamba perempuan secara khususnya dalam kitab Imam Malik, itu kitab Al-Muwatta'. Maka dengan itu telah jelas pada kita bahawa asal yang telah kita nyatakan tadi dalam perbincangan ini adalah perkara yang muassis, yang jelas, yang telah ditaksiskan, maknanya tidak ada munkharim, maknanya tidak ada kecacatan pada asal yang telah kita bincangkan tersebut. Walhamdulillah, dan alhamdulillahi rabbil alamin. Dah berhenti dah kita nampak tu, dah tanda tu. Tak berhenti lagi, tapi dah tanda. Maksudnya nak berhenti lah tu kan. Okey. Jadi macam mana kita nak teruskan lagi ataupun kita setakat ini dulu? Kita cukup dulu tak buka soalan. Jadi kita nak buka untuk persoalan ataupun ada tambahan, perkongsian dan sebagainya. Silakan.